Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini secara langsung analisis awani dalam negara menjunjung kepada sebuah negara maju menjelang 2020. Pelbagai inisiatif yang sudah dilakarkan oleh kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara pencipta dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam teknologi baru, termasuk dalam industri herba. Kita tahu industri herba ini memberi pulangan yang cukup besar. Kalau kita lihat statistik pasaran misalnya, nilai pasaran yang ada pada 2010 misalnya sekitar 7 bilion ringgit Malaysia, tetapi jangkaan pihak industri menjelang 2020 industri herba akan menjangkau nilainya sekitar 29 bilion ringgit Malaysia, ataupun ini merupakan satu lubuk ataupun satu peluang baru bagaimana negara perlu menjadi peneraju, terutamanya herba-herba yang cukup sinonim dengan iklim negara kita, tropika khatulistiwa, banyak sekali, dan kerajaan sudah memulakan pelbagai inisiatif termasuk menggunakan sebagai satu teras dalam bidang pertumbuhan ekonomi negara NKEA misalnya. Jadi untuk membincangkan hal ini, bagaimana kita melonjakkan pasaran industri herba negara, saya tidak kesorangan pada malam ini. Saya bersama pakarnya, iaitu yang berbahagia Profesor Ramlan Aziz, Pengarah Institut Pembangunan Payung Produk Institut Teknologi Malaysia, dan juga ahli Lembaga Pembangunan Herba Nasional. Prof, kalau kita lihat bercerita tentang herba ni bukan perkara baru. Kita tahulah ataupun tongkat ali, kacip Fatimah, misai kucing, empedu bumi, dukung anak dan sebagainya. Itu antara spesies-spesies yang menjadi tumpuan negara hari ini untuk dijadikan sebagai satu ataupun nilai tambah ataupun fokus dalam hal kita memasarkan produk-produk herba dalam berbagai aspek. Realiti hari ini bagaimana? Itulah kita sekarang ni banyak, kalau kita dengar mana-mana laporan surat khabar mengatakan kita ni banyak biodiversity. Ya. Kita banyak herba. Lebih kurang antara 1,200 dengan 2,000. Ya, banyak sekali. Banyak sekali spesiesnya. Tetapi berapa yang sebenar herba ni dieksploitasikan dengan menggunakan sains? Kebanyakan apa yang ada di pasaran macam Encik cakap tadi. Ya. Berapa bilion? Ya. Lebih kurang 10 bilion. 10 bilion, ya. Tapi kebanyakannya adalah dalam bentuk apa? Kebanyakan bentuk dalam nilai yang murah dan rendah. Ya. Rendah sebab cara herba yang kita prosesnya tidak mengikut sains. Ya. Tidak mengikut kajian yang sepatutnya. Tapi sekurang-kurangnya Prof, orang kata pun celik masyarakat terhadap herba itu agak tinggi. That's why mereka mencari bahan-bahan makanan berasaskan herba, biarpun orang kata pun berstatus murah dan sebagainya. Tetapi mungkin itu dalam masa 10 tahun lalu. Okay. Tetapi mengapa kita tidak bergerak pantas untuk menjadi sebuah negara pengeluar herba bernilai tinggi? Betul. Banyak masalah ialah baru sekarang pada tahun 20 bila tahun 2010 bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri isytiharkan New Key Economic Area ini kan salah satu herba. Kami sangat menghargai apa yang kerajaan nak buat. Mana buat pembangunan industri dengan secara menyeluruh daripada huluan hingga hiliran. Jadi dengan menggunakan platform ilmu. Sains dan teknologi. Kena. Sebab nenek moyang kita dulu buat, memang dia orang tahu. Setakat yang mana dia faham, dia akan gunakan herba-herba ini sebagai makanan mereka. Sekarang ni zaman orang bergerak pantas. In fact, banyak anak-anak kita pun tak kenal pokok herba pun. Dengan itu, perlu kita lihat balik semula, dan itu yang kerajaan akan beri banyak grant atau peruntukan untuk kita bangunkan sebaik-baiknya. Malah kalau Cik Nazri cakap adalah kita industri mungkin 10 bilion, tapi kebanyakannya adalah import. Mananya tempatannya? Sedangkan kita kaya. Kaya, tapi maknanya tidak kita gunakan sebaik-baiknya ilmu yang ada dalam ilmu sains dan teknologi ini untuk dikaji sebaik-baiknya supaya benda tu boleh ditambah nilainya elok dan boleh dieksport. Kita tak bukan jago kampung sebab orang hargai herba yang kita ada di Malaysia ni. Tetapi kita tidak menggunakan sains dan ilmu yang ada untuk proseskan cara buatkan bentuk yang senang orang boleh makan, tujuan dalam bentuk kapsul ke, dan diuji sebaik-baiknya dalam segi praklinikal dan klinikal dan diterima pakai satu dunia. Sebagai contohnya, kita dahulu dengan orang kata pun mengkudu dengan tongkat ali. Saya rasa tongkat ali ini dah outdated dah. Tapi
mengapa kita hanya merujuk tongkat ali kepada makanan dan minuman, sedangkan tongkat ali boleh bergerak ataupun menjadi hasil penemuan perubatan yang bernilai tinggi dalam mencegah kanser misalnya, untuk diabetik dan sebagainya, untuk urusan perubatan dan farmaceutical. Itu maknanya itu memerlukan kajian lanjutan. Dia bukan sekat permulaan saja. Ya, ini yang pejabat permohonan herba di bawah Kementerian Pertanian tengah buat. Memang saya salah saja jawatankuasa dan ketua kluster, memang kita akan beri banyak grant pada penyelidik untuk buat kajian dalam segi perubatan. Contohnya, saya pun baru balik daripada Australia. Kita tengok teknologi yang terbaru yang kita nak bawa ke Malaysia ni. Yang mana kita tengok pada sains kajian yang dibuat di USM yang menggunakan misai kucing untuk merawat kanser, bukan mencegah, merawat kanser. Benda tu boleh buat. Mana sains dah menunjukkan boleh. Tinggal kita nak meningkatkan pada skala besar, memerlukan lebih banyak pelaburan. Itu yang alhamdulillah pejabat permohonan herba di bawah NKA memang beri grant kepada syarikat-syarikat itu. Sebab masa ini ada 8 syarikat yang produk mereka melalui ujian pra-klinikal dan klinikal. InsyaAllah lepas tu kita akan jual satu dunia, dan mendapatkan balik income daripada pendapatan negara dalam segi nambah nilai. Mana perubatan tu ada. Infak malah macam Tukar Ali, itu bukan pasal tenaga ke untuk lelaki ke, tidak. Memang ada ujian menunjukkan di USM juga ada, memang Tukar Ali mempunyai benda-benda yang dengan baik. Contohnya untuk meningkatkan lagi keupayaan untuk mendapatkan anak. Ada lebih daripada itu sebenarnya. Jadi bukan pasal orang asyik fikir pasal tenaga lah. Minta maaf lah saya cakap pasal seks lah. Tak. Sebab biar lebih banyak pada itu. Yang contoh yang kami buat untuk kulit lah. Kami buat salah satu syarikat IBD, institut kami, memang dah diberi grant. Salah satu dalam 8 tu kami. Untuk buat kulit saja, kosmetik. Contohnya untuk bahannya apa, Prof? Kacip Fatimah. Kacip Fatimah. Kita makan dulu untuk jaga kesihatan wanita selepas bersalin kan. Tapi dalam tu Allah Ta'ala ada beri satu komponen yang mana dibuat kajian oleh saintis kita dengan Korea. Mengenai memang bila letak kat kulit, masuk bahan anti-penuaan sebab kolagen dia galakkan tubuh semula. Tak payah nak suntik supaya nak makan dalam perut, kita tak tahu daripada perut sampai ke kulit. Jadi ini perlu kajian. Kajian ni perlu knowledge. Kajian perlu ilmu. Jadi kena tumpuan yang sepenuhnya. Ini yang pejabat pembangunan herba di Kementerian Pertanian tengah buat. Okey. Cabarannya juga, kalau kita lihat pasarannya sudah ada, adakah kita kesedaran kita untuk mempatentkan ataupun hak cipta, harta intelek itu sudah diberi perhatian juga. Kalau kita terlambat misalnya, mungkin pun konglomerat asing, pakar-pakar saintis asing akan merebut peluang ini dan mereka pun mendakwa ini produk mereka sedangkan hanya berada di Malaysia. Adakah kesedaran itu sudah ada? Kita rehat dahulu, Prof. Kita jumpa lagi selepas ini. Bersama saya dalam Analisis Awani, kami masih membincangkan potensi untuk melonjakkan pasaran herba negara. Mungkin Prof, kalau kita bercerita tentang Kacip Fatimah, Pegaga, Mas Cotek, Halia dan sebagainya, ini bukan asing di kalangan kita, terutamanya di kalangan masyarakat Melayu. Keliling rumah kita, kita boleh petik Pegaga tu makan untuk makan tengah hari dan sebagainya. Begitu juga Roselle dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan sebagai satu kesedaran baru, ini mampu menjadi satu industri besar, dalam masa yang sama kita boleh menggamit JLC, syarikat-syarikat besar sebagainya melabur. Kerana pastinya kalau kita melakukan secara kecil-kecilan, itulah kita dapat. Minuman, makanan, aromaterapi, pergi spa dan sebagainya. Itu saja. Tetapi sebenarnya dalam bidang herba ini begitu besar. Betul. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang mustahaknya lah, kajian perlu dibuat secara sebaik-baiknya, supaya saintifik, supaya kita boleh buktikan benda itu memang memberi kesan. Zaman sekarang, orang akan tanya,
benda ni macam mana. Dia tak boleh cakap Tak boleh cakap seperti mana sekarang di surat khabar, even dalam saya TV. makan sikit rambut saya tumbuh. Tumbuh entah ya tidak, produk mengatakan boleh berlari, boleh berjalan, boleh berlari, contoh. Jadi benda tu kita kena tanya, sebab kita tak, orang seperti consumer kita sepatutnya ada hak tak menanya setiap produk yang ada di pasaran ada tak buat kajian. Sepatutnya itu asas pertanyaan. Tapi sekarang ni produk yang kita cuba nak buat sekarang ni, sebab ada IBD dan institusi tempat lain, kita buat kajian betul-betul, tapi orang tak nak beli. Sebab dengan alasan yang apa yang ada di market lebih murah dan lebih cantik, kita tak pandai, mungkin kita pun tak pandai buat pasaran. Tapi sekarang ni lebih mustahak kita educate, kita didik daripada sekolah lagi. Kenal pokok herba daripada orang dan kita ajar semua ilmu-ilmu yang ada supaya kita buat bila dah besar, pasaran dah ready. Dia dah tahu benda yang baik ada yang dia. Mak yang heran ni di luar negara dia tengok herba kita terbaik. Berebut nak buat minyak wangi dan sebagainya. Macam-macam. Di Jepun pun macam contoh kali pun ada jual meletup-letup. Tapi kita mengapa? Produk kita sebab apa? Orang lebih percaya. Kita nak kongsi pengalaman mungkin kata pun rakan-rakan warga media sosial bercerita tentang produk herba ni. Zul, saya pakai kata pun gunakan 2 sudu teh setiap hari. Apa tu ekstrak minyak kelapa dara dan alhamdulillah lah adalah kata pun punya hasilnya. Zul macam mana? Okey, saya ada amalkan tapi tak konsisten kat situ. Tapi kalau di media sosial sebenarnya, Ji, kalau 2 carian kami di Kini Trending yang boleh kami keluarkan sedikit dan menarik perhatian penonton dan sesuai dan sehingga kalau dilihat sebenarnya topik mengenai kesihatan, mengenai suplemen dan juga herba ni menarik perhatian yang ramai juga di media sosial, kerana kalau dilihat daripada satu status Facebook daripada Profesor Dr. Muhaya yang mengumpul lebih 530,000 likes, katanya tidur yang cukup, senaman makanan yang baik dan jadikan amalan dan jadikan ambil vitamin, minyak ikan dan tentukan vitamin D yang cukup. Mereka yang kurang vitamin D besar kemungkinan untuk nyanyuk, ada kemungkinan untuk nyanyuk dan sebagainya. Dan status-status sebenarnya ini sentiasa menarik perhatian ramai. Dan Profesor Dr. Mahaya juga antara mereka yang sering dirujuk, yang sering aktif di media sosial untuk memberikan tips-tips dia tersendiri mengenai cerita mengenai kesihatan. Dan seorang lagi personaliti yang saya rasa cukup popular dalam cerita kesihatan ini ialah Kelvin Zahari, di mana Kelvin Zahari juga ada menyenaraikan jenis-jenis suplemen ataupun jenis-jenis produk kesihatan yang mungkin boleh dijadikan panduan untuk kita ambil dan juga paling popular di Malaysia. Katanya antara 7 suplemen yang paling popular di Malaysia ialah whey protein, fat burner atau pembakar lemak seperti lecithin dan akhir sekali ialah seperti acai berry. Ini antara personality di media sosial yang saya rasa ramai yang bertanyakan soalan khususnya mengenai faktor kesihatan, dan saya rasa dalam aspek herba pula ramai yang akan memandang herba ini menggunakan platform media sosial sebagai platform untuk marketing, kerana kita tahu usahawan-usahawan herba yang kecil-kecilan menggunakan platform ini secara aktifnya di media sosial untuk menarik pelanggan. Akan tapi tidak banyak diskusi mengenai khasiat, tidak banyak diskusi mengenai kandungan sebenar berapa peratus herba yang terkandung dalam produk-produk tertentu, kerana ianya lebih digunakan sebagai faktor pemasaran saja. Dan mungkin selepas ini kita nak banyak lagi sebenarnya, Ji, jurucakap-jurucakap yang boleh bercerita mengenai produk herba dan sebagainya. Lepas ni kena jumpa Prof. Ramlan, minta ataupun ekstrak misai kucing untuk anti penuaan. So tak apa muda lagi, saya dah tua. Saya kena dapatkan. Boleh guna lagi. Okey, Prof. Ramlan. Itu antara kata pun bualan rakan-rakan media sosial kita. Tetapi mungkin itu dari konteks suplemen multivitamin moden. Tetapi mengapa tidak kita beralih kepada produk-produk organik, natural yang ada di sekeliling kita ni? Itulah fat burner lah, acai berry macam-macam kan? macam acai berry sudah Brazil kan, daripada orang. Yang saya cakap, kalau kita tahu dalam Malaysia ni sendiri ada 1,200 hingga 2,000 spesies herba. Saya yakin kebanyakan penyelesaian ada dalam tu untuk rawatan ke mereka matilah. Jadi baru ni masa saya pergi melawat dekat London lebih kurang 3 minggu lepas, keluar buku surat depan di Independent mengatakan vitamin, siapa makan vitamin banyak tak ada hasiat, banyak keluar baliklah. Tak dapat nak diserap. Dia kata wasting money, buang duit je. Jadi dan industri itu berbilion. Bilion. Kat England ni lebih kurang 600 million pound. Banyak. Tapi bila keluar statement macam itu, satu kajian yang dibuat oleh John Hopkins Medical School dengan Warwick Institute, kecoh dah. Yang pro dengan con. Jadi banyaklah yang kata yang tu tak betul, yang disebabkan itu sebab nak tolong ubat-ubatan tradisional. Ubatan moden. Ubatan moden. Jadi vitamin. Jadi pada saya pula
kita tengok vitamin diperlukan. Memang diperlukan suplemen tempat orang tertentu lah yang kurang, terutama orang budak-budak kecil dan orang tua kan. Tetapi dalam herba kita, saya cakap bentar, contohnya daun kari. Daun kari ada kerotin. Kerotin melawan kanser. Vitamin A pun ada. Banyak. Asal kita tak makan daun kari. Okey, daun kari kita goreng. Naikkan ada orang ambil air panas, rebus terus minum. Dalam tu dapat ekstrak. Macam daun pudina yes, gitu ya. sama juga kesum. Kesum pun banyak kerotin. Asal kita makan, Tapi kita tahu sedap, asam kesum pedas. laksa je, asam pedas. Orang Melaka memang sedap kan. Tapi orang Melaka tak pakai. Daun apa tu? Saya pun lupa daun apa ya. Itulah contoh. Jadi vitamin A pun banyak dekat dalam kesum. Jadi kalau betul-betul kita buat, sebagai daripada Scientific, diet kita, clinical dan sebagainya. makan terus. Kalau betul, kalau tak nak buat ekstrak ke mana makan terus sebagai ulam. Jadi ulam kita memang cukup banyak. Jadi vitamin free of charge ada dalam bentuk dah diorganikkan dalam daun. Maknanya kita makan senang nak diserap. Ini yang banyak yang vitamin ada yang sintetik. Jadi susah ada. Itu yang mungkin dia buat kajian atas 450,000 orang. Jadi dia buat satu conclusion itu mengatakan memang vitamin ini Berkesan. Tak berkesan. Okey, Prof. Kita rehat sekali lagi. Kita akan lihat juga bagaimana kata pun dari sudut pemasaran mungkin. Kerana itulah orang paling mudah untuk mempercayai satu produk. Kalau mereka dah keluar TV, surat khabar, orang TV, surat khabar pun nak berniaga kan. Jadi terpaksa gunakan produk-produk ini. Tetapi adakah ia benar-benar berkesan? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam membicarakan tentang lonjakan nilai ekonomi pasaran herba tempatan, Prof. Itu tadi pemasaran dan juga penjenamaan. Itu tak boleh elak. Itu adalah strategi yang kata pun industri dan sebagainya. Mereka memasarkan produk yang mahu digunakan oleh orang ramai. Orang ramai nak putih, nak kurus, nak lebat rambut dan sebagainya, Prof. Itu tak boleh. Dan media-media memainkan peranan. Tapi pendapat kami lah yang penyelidikan dan juga pihak agensi kerajaan adalah kita nak menghasilkan produk yang selamat. Yang selamat berkesan. Bukan selamat saja. Kalau makan apa isu besar dalam industri kosmetik dan juga bahan makanan kesihatan yang jarang sekali diambil berat oleh pengguna hari ini? Sebab dia nak kesan segera. Macam mana nak memutihkan kulit daripada 4 hari dah nak putih? Tak ada benda kalau secara natural akan mengambil masa lebih panjang. Setahu saya ada satu produk yang terkenal sekarang kat England yang melalui ujian klinikal natural mengambil masa 28 hari. Ini dalam 4 hari dah putih. Apa dia letak? Kalau itu betul-betul kami ada buat kajian tengok, dah letaknya merkuri, raksa, racun. 300 kali. Itu yang kita buat kajian, kita tengok. 300 lebih. Lebih pada yang jumlah minimum. Jadi benda tu kalau makan, kalau letak kulit pun kita boleh mati. Melecur. Sebab dia racun. Jadi benda-benda ni masalah orang kita dah sindrom, saya panggil dia sindrom segera. Segera makanan segera nak putih, segera nak kuruskan badan. Saya buat panjang ni. Segera nak kesan segera masuk kubur. Itu yang ajak orang marah dengan saya. Tapi betul. Sebab kesan ni sampingan ni jangka panjang. Kita nak benda tu berlaku. Sebabkan nak segerakan kesan, kita sanggup nak abaikan kesihatan dan jangka panjang. Jadi ini masalah lagi. Jadi pada saya akhirnya, kita perlu baca, kita buat kajian, wawarkan. Kita wawarkan macam Tongkat Ali. Tongkat Ali dalam banyak pada kopi, tidak banyak mengandungi Tongkat Ali. Berdasarkan perbincangan kami, saintis yang kami cek, mengandungi 0.02%. Begitu rendah sekali. Jadi macam mana nak bagi impak tenaga tu? Itulah dia. Ikutkan minimum sepatutnya lebih kurang 10%. Kurang-kurang. Berapa jauh tu? 10% dengan 0.20. Jadi tuan-tuan, kita sanggup bayar ekstra RM1.50. Wal kopi, minum kopi RM10, 10 sen ke RM15. Berapa nak beli sampai RM2.50 kalau benda tu tak wujud. Jadi benda ni persepsi. Orang kita senang nak pernah saya perkataan dia tak sedaplah, nanti orang marah saya, ditipu ke, senang dipengaruhi dengan gambar-gambar orang slim segera.
Saya ada seorang profesor yang datang penasihat daripada Sains New Zealand datang kasih ceramah kat UTM. Dia cakap pada dia, saya dah 4 kali makan ubat kuruskan badan. 4 kali. Sekali kalau makan satu pakej 10 kilo hilang. Tapi stop tambah 13 kilo. Jadi benda ni tak macam itu. Bukan senang-senang nak buat benda ni. Akhirnya pada saya senang. Makan, jaga makanan, lifestyle. hidup, Jangan duduk depan TV je. Exercise sikit. Baru ada keberkatan hidup kita. Itu contoh. Maknanya jadi masalah ni kan ilmu herba ni makin hilang. Itu sebab kita kena hidup kembali. Ini Prof, kerajaan. kalau kita lihat, kalau kita tidak orang kata pun merebut peluang ini, sedangkan orang kata pun pasaran begitu besar di peringkat tempatan dan peringkat global, dan orang kata pun hasil mahsul spesies kita lebih 1,200 spesies herba di seluruh negara ini perlu dieksploitasi orang kata pun semaksimal mungkin. Kalau kita tak rebut peluang ini, di manakah orang kata pun herba-herba kita akan datang? Itulah kita risau sekarang sebab orang lain pun dah nampak. Ada orang masuk hutan kita kadang-kadang tak perasan dia ambil spesies ni untuk dibuat kajian ke negara masing-masing. Dan ada juga herba, contohnya lemba yang digunakan untuk gula, untuk ada kebalasan dalam tu. Kalau kita tengok dalam segi pattern, Malaysia satu pattern pun tak ada. Bukan macam kita punya. Tapi di Jepun, di Amerika, di Eropah sudah dah meluas. pattern. Dia kata ini untuk apa? Pokok-pokok kita. Tapi asal orang lain yang dapat manfaat? Lemba, Lemba. Lemba. Sebab dia ada kegulan, macam dia hantar ekspor ke Jepun. Jepun nak extract gula manis tu dan sebagai penutup pada ubat. Sebabnya ubat ni pahit. Dia digunakan sebagai natural kan. Jadi, apa tu jual balik kat kita? Dengan harga lebih mahal. Jadi ini masalah kita, kesedaran kita dalam segi semua aspek. Satu lagi untuk kita meningkatkan nilai tambah pendapatan rakyat kita. Prof ada terlibat secara khusus tentang ini. Boleh buka spa. Kalau kita wellness industri ini sebagai satu kata sekarang ni Visit Malaysia Year 2014. Mengapa tidak kita menjadikan spa negara Malaysia berasaskan herba-herba negara ni satu peluang yang besar kepada rakyat Malaysia? Itulah. Itu yang kami di Institut Pembangunan Byproduct ni dah 2-3 dah 5 tahun dah. Kita nak hidupkan balik sebahagian daripada kita punya tanggungjawab untuk komuniti, hidupkan balik rawatan tradisional Melayu. Contohnya lepas bersalin. Orang dulu lepas bersalin kan nak jaga kesihatan, nampak bergetah balik. Buat periuk. Betul. Campur-campur lah. Betul. Tengok perkataan saya gunakan bergetah kan. Boleh tahan lama lagi. Macam marah tu. Jadi itu contohnya. Maknanya kalau orang dulu makan herba, Kecik Fatimah contohnya menjaga kesihatan. Mana boleh. Tetapi sekarang kita dah hilang ilmu ni. Orang kalau lepas bersalin, kalau boleh hari ni bersalin, besok nak berlari. Kesan sebenarnya lepas menopause. Contohnya. Ini adalah perlu kita kita kena hidupkan balik. Berapa ramai sudah dilahirkan usahawan? Okey, macam contoh macam ibu tunggal. Kami buat ujian gini, 300 lebih dah kita tolong. Usahawan lain tak, kita dah ada lebih kurang 400 usahawan yang kecil-kecilan orang kampung, kita bantu. Sebab itu pun tujuan kita diberi amanah oleh kerajaan untuk bangunkan. Okey, Prof, kita perlu datang lagi ke sini dan bincang lagi di Astro Awani, Prof, ataupun kami datang ke UTM Skudai untuk melihat produk-produk dan juga kajian pihak bioproduk UTM. Terima kasih Prof Ramlan Aziz, Pengarah Institut Pengajian Bioproduk UTM atas masa diberikan. InsyaAllah jika ada pandangan anda, boleh berkongsi pandangan anda di platform yang kami sediakan, di Twitter kami, Facebook kami dan juga di astroawani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.